Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan strategi pengajaran membaca untuk murid tingkatan 3. Nama saya Risma binti Kiraman, MS 240527706. Oke, yang pertama adalah pengenalan. Asas penting dalam pembelajaran bahasa di sekolah ialah kemahiran membaca. Namun, terdapat juga cabaran yang sering dihadapi oleh guru bahasa Melayu apabila murid hanya membaca secara mekanikal tanpa memahami maksud sebenar teks. Hal ini karena kosakata yang tinggi dan juga gaya bahasa yang formal menyebabkan murid cepat bosan dan hilang tumpuan semasa membaca. Sebagai guru, pengajaran kemahiran membaca perlu diperkaya dengan aktiviti yang lebih kreatif dan menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam kemahiran membaca yang mana bukan sahaja mampu membaca dengan lebih lancar, tetapi juga mampu memahami isi kandungan dengan lebih mendalam. Oleh itu, saya mempunyai 3 strategi yang mana dapat membantu sesi pengajaran lebih memfokuskan penggunaan teknologi digital, aktiviti yang dramatik, dan suasana pembelajaran santai tetapi juga bermakna. Oke, seterusnya objektif pengajaran. Terdapat 3 objektif pengajaran. Yang pertama, membantu murid memahami kosakata dan isi teks ilmiah melalui pengalaman pembacaan yang kontekstual dan visual. Yang kedua, menggalakkan murid membaca secara aktif, berpikir secara kritis dan berinteraksi dengan bahan bacaan. Yang ketiga, menjadikan pengalaman membaca lebih menyeronokkan dan bermakna melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif. Seterusnya, strategi pendekatan pengajaran. Terdapat 3 jenis strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama, pembacaan kontekstual menggunakan digital. Yang kedua, penggunaan drama dalam bacaan. Yang ketiga, mewujudkan suasana kafe membaca. Oke, strategi yang pertama adalah pembacaan kontekstual menggunakan digital. Melalui strategi ini, teks bacaan ilmiah dapat disediakan dalam bentuk laman web interaktif yang mana laman web ini menggunakan platform seperti Google Site atau Paddle. Strategi ini menggunakan langkah pengajaran yang berbeza yang mana strategi perenggan teks akan disertakan dengan pautan. Seterusnya, pautan ini akan menunjukkan gambar, video atau glossary digital bagi membantu murid memahami sebuah konsep dan kosakata yang sukar semasa membaca. Sebagai contoh, jika teks bertajuk pemanasan global, guru akan mensertakan video ringkas tentang pemanasan global, gambar satelit bumi, dan juga memberikan glosari perkataan seperti emisi karbon dan deforestasi. Melalui strategi ini, murid akan lebih tertarik kepada kemahiran membaca sambil menjelajahi pautan tambahan tersebut dan seterusnya membina kefahaman secara lebih konseptual. Tambahan pula, strategi ini juga membantu murid lebih memahami perkataan atau kosakata melalui pengalaman visual serta auditori yang menarik dan bukannya hanya menjelaskan definisi semata-mata. Strategi yang kedua, penggunaan drama dalam bacaan. Strategi ini dilaksanakan selepas murid dapat memahami teks melalui bacaan digital. Guru akan meminta mereka menyusun semula isi teks dalam bentuk skrip pendek dan seterusnya akan mempersembahkannya di hadapan kelas sebagai drama. Sebagai contoh, murid akan dibagikan teks ilmiah kepada watak atau narator dan mempersembahkan bacaan mereka dalam bentuk sebuah teater bacaan di hadapan kelas. Melalui strategi ini, murid akan memahami makna teks secara mendalam karena mereka perlu menafsir dan menyampaikan semula maklumat dengan gaya mereka tersendiri. Selain itu, strategi ini mempunyai unsur dramatik yang mana membantu murid melibatkan emosi dan ekspresi yang mana menjadikan bacaan lebih hidup. Strategi yang ketiga ialah mewujudkan suasana kafe membaca. Strategi ini sedikit berbeza dengan penggunaan drama dalam bacaan, yang mana strategi ini lebih kepada suasana yang santai seperti mewujudkan suasana kafe membaca. Dalam kelas, sesi bacaan reflektif dan juga perbincangan kumpulan. Tambahan pula,
Kelas disusun seperti kafe yang mana kedudukan pelajar dalam meja bulat. Terdapat hiasan santai dan musik latar lembut. Selepas itu, setiap kumpulan murid akan diberikan menu bacaan, yang mana menu ini mengandungi satu soalan refleksi. Contohnya, apakah message utama yang terkandung dalam teks ini dan bagaimana teks ini berkait rapat dengan kehidupan kita. Selain itu, guru juga akan memberikan satu lagi contoh soalan kritis untuk meningkatkan lagi pemikiran pelajar selepas membaca teks. Contohnya, adakah penyelesaian yang dicadangkan dalam teks realistik ini? Dan akhir sekali, memberikan kosakata yang boleh dibincangkan bersama rakan satu kumpulan. Manakala, guru pula bertindak sebagai pelayan ilmu yang mengedarkan soalan-soalan yang dipanggil sebagai menu dalam aktiviti ini. Melalui pendekatan ini, suasana aktiviti membaca menjadi lebih santai, mesra dan tidak terlalu formal dan menyeronokkan. Tambahan pula, aktiviti ini juga dapat menggalakkan murid untuk berpikir secara terbuka dan menghargai nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kelas. Seterusnya adalah bahan bantu dan pelaksanaan interaktif. Untuk strategi yang pertama, pembacaan kontekstual menggunakan digital. Bahan bantu yang digunakan dalam strategi ini ialah lebih memfokuskan kepada platform digital seperti Google Sites, Padlet, atau Canva Presentation. Selain itu, terdapat juga penggunaan video pendek daripada platform YouTube, gambar infografik, dan glosari interaktif sebagai bahan tambahan yang menarik dalam pembacaan. Tambahan pula, bahan peranti digital yang digunakan dalam aktiviti ini seperti tablet, komputer riba, atau telefon pintar serta akses internet yang baik. Manakala bentuk pelaksanaan strategi ini adalah guru perlu menyediakan laman bacaan digital. Seterusnya, guru akan memberikan pautan kepada murid dan menerangkan cara menggunakan fungsi interaktif seperti klik ikon untuk glosari atau pautan video. Seterusnya, murid akan membaca teks secara berpasangan sambil meneliti bahan tambahan dan setiap kumpulan pula akan mencatat 3 kosakata baharu serta membina satu ayat menggunakan perkataan itu berdasarkan konteks teks. Akhir sekali, guru akan menjalankan perbincangan reflektif secara langsung di dalam kelas. Kelebihan kaedah ini adalah menggalakkan pembelajaran aktif menggunakan pelbagai deria dalam satu aktiviti seperti visual, auditory, dan kognitif. Melalui aktiviti ini juga, murid tidak lagi membaca teks semata-mata, tetapi menjelajahi makna melalui media digital. Yang kedua adalah penggunaan drama dalam bacaan. Bahan bantu yang digunakan dalam strategi ini lebih ringkas dan sangat mudah disediakan, yaitu teks ilmiah yang lebih dipilih dari buku teks atau bahan tambahan. Seterusnya, menggunakan sehelai kertas kosong untuk murid ubah suai teks menjadi bentuk dialog. Menggunakan mikrofon atau pembesar suara jika ada. Alat peraga ringkas seperti nama watak, topi, atau objek simbolik yang memperagakan watak tersebut. Manakala, bentuk pelaksanaan juga sangat mudah, yaitu guru memperkenalkan aktiviti ini dengan menjelaskan konsep reader theater, yang mana bukan lakonan sepenuhnya tetapi bentuk bacaan dengan ekspresi, emosi, dan mengikut nada. Seterusnya, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil, yaitu 4 sehingga 6 orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan akan menukar teks ilmiah kepada skrip pendek dengan watak atau narrator. Setelah itu, murid akan berlatih membaca skrip dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai dan menjalankan persembahan di hadapan kelas serta kumpulan lain menjadi penonton. Penghayatan emosi dan interpretasi peranan dengan menjadikan pengalaman membaca lebih hidup sekaligus berkesan. Yang ketiga ialah mewujudkan suasana kafe membaca.
Bahan bantu yang digunakan dalam strategi ini adalah susun atur bilik darjah seperti suasana kafe yang mempunyai meja bulat, kerusi santai, dan sedikit hiasan. Contohnya kain alas meja dan pasu bunga kecil. Seterusnya, membuat menu bacaan daripada helai kertas warna seolah-olah berbentuk menu restoran yang mengandungi soalan kefahaman, soalan refleksi diri, dan senarai kosakata yang sukar untuk dibincangkan. Selain itu, kad pelayan ilmu akan digunakan oleh guru untuk mengarahkan aktiviti dan memberi sedikit hidangan berupa soalan tambahan. Suasana kelas dengan musik latar lembut dapat mewujudkan lagi suasana tenang. Manakala bentuk pelaksanaan interaktifnya ialah guru memperkenalkan konsep kafe membaca dengan menjelaskan bahwa hari ini mereka akan menjadi pelanggan ilmu. Setelah itu, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang mana setiap kumpulan mempunyai 4 hingga ke 5 orang. Setiap kumpulan akan menerima menu bacaan yang mana menu bacaan ini berbeza-beza mengandungi pelbagai jenis soalan dan kosakata. Guru sebagai pelayan ilmu yang berjalan dari meja ke meja untuk membimbing perbincangan dan memberi soalan bonus. Murid akan membaca semula petikan pendek dan berbincang sambil menjawab soalan dalam suasana santai. Di akhir sesi ini, setiap kumpulan akan berkongsi satu resepi ilmu yang mana rumusan ringkas ini tentang apa yang mereka pelajari. Kelebihan strategi ini, pendekatan ini mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih rileks, tetapi berfokus untuk menggalakkan komunikasi antara dua hala dan memupuk minat membaca tanpa tekanan. Seterusnya adalah refleksi. Sebagai bakal guru, saya menyadari bahwa membaca bukan sekadar memahami perkataan tetapi juga perlu menghayati nilai dan message yang terkandung dalam sebuah teks. Melalui strategi ini, saya dapat belajar bahwa murid akan lebih mudah memahami apabila mereka melihat, mendengar, dan merasai sendiri makna teks secara langsung. Selain itu, sebagai guru juga perlu menjadi pemudah cara yang lebih kreatif dan bukan saja menyampaikan ilmu. Oleh itu, aktiviti seperti drama dan kafe membaca dapat memupuk empati, kerjasama, dan rasa ingin tahu dalam kalangan murid. Di samping itu, saya juga mempercayai bahwa suasana pembelajaran yang menyeronokkan akan memberikan impak kepada murid untuk lebih mendekati teks dengan hati terbuka dan bukannya sekadar memenuhi kehendak peperiksaan. Sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhan, strategi pembacaan kontekstual menggunakan digital, penggunaan drama dalam bacaan dan mewujudkan suasana kafe membaca mampu mengubah pengalaman murid tingkatan 3 daripada yang pasif dalam pembelajaran kepada yang lebih aktif. Melalui strategi ini juga, murid tingkatan 3 bukan saja dapat membaca dengan lancar, tetapi juga lebih memahami isi teks dengan lebih mendalam, berpikiran kritis, dan menikmati pembelajaran bahasa dengan lebih gembira. Itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.